Seterusnya kita akan belajar bagaimana membuat pengiraan kos bahan mentah makanan. Kos bahan mentah makanan ni terjadi apabila kita nak menggunakan bahan sesuatu barang untuk production ataupun untuk membuat produk kita. Bila kita start buat produk kita saja, maka kos bahan makanan akan berlaku. Jadi setiap apa yang kita guna dalam pembuatan produk kita, maka ianya harus dikira sebagai kos. Dan setiapnya perlu diperincikan mengikut jumlah ataupun harga sebenar yang kita guna untuk membangunkan produk, ya. Sebelum kita pergi lebih jauh, ada 3 perkara asas yang perlu kita faham, kita to be our mind, bear in our mind, ataupun yang kita perlu pegang dalam mengira kos ni. 3 ni je, basic, 3 basic ni saja, 3 perkara asas ni saja yang kita perlu tahu dalam pengiraan kos. Kalau kita dapat menguasai 3 kefahaman, 3 perkara asas ni, maka mudah untuk kita nak mengira kos nanti. Yang pertama adalah as purchase weight. Okey, as purchase weight. Yang pertama adalah as purchase weight, iaitu bermaksud berat asal semasa kita membeli barang. Contohnya kalau kita beli kentang, kan, kita beli whole kentang, kan, ada tak orang jual kentang berkupas? Tak ada. Kalau kita ada orang jual kentang berkupas tu, maksudnya kentang tu akan rosak. Sebab kentang tu apabila berada di luar tanpa kulit, dia akan mengalami oxidation, dia akan jadi hitam, betul tak? Jadi kebanyakan memang banyak orang jual kentang, bawang, semuanya banyak dengan kulit, ya. Jadi itu kita beli dengan seperti mana seadanya yang kita beli. Kentang berkulit, bawang berkulit, dan kalau ada ikan pun masih lagi belum dibuang sisik dan sebagainya, kan. Itu as purchase weight. Kalau daging pun dia dalam paket datang tanpa lagi dibuang lemak dan sebagainya, itu dipanggil as purchase weight. Okey, yang pertama itu as purchase weight. Berat sebenar yang kita beli dekat pasaran, kita buka plastik, itu dia. Itulah maksud as purchase weight. Yang kedua adalah lebihan buangan, iaitu kentang yang kita beli tadi, kita peel, kita buang kulit. Dan kita buang, mungkin ada dekat kentang tu ada yang dah ada buruk sikit, kan, yang dah rosak sikit dan sebagainya, yang perlu dicungkil ataupun dibuang bahagian kotoran ataupun yang dah rosak tu. Maka untuk yang buang tu, bahan lebihan buang tu dipanggil waste. Okay, lebihan buangan. Makalah yang ketiga adalah edible portion. Edible portion ni adalah porsi sebenar yang kita guna untuk buat produk. Sebenarnya yang masa mula kita beli nanti, masa kita beli produk mula-mula tu, kita beli dengan kulit. Jadi kita buang kulit, kita trimming dia, dan tinggallah yang betul-betul solid yang kita akan pakai untuk masak. Contohnya kentang lah. Kalau kita buang, kita dah beli kentang for the whole kentang tu berkulit, kita buang kulit, trimming, dan kita dah dapat kentang yang telah dibuang kulit, dan kita potong semua siap dan boleh dibasuh terus untuk dimasak. Itu dipanggil edible portion. Edible portion ni ialah porsi sebenar yang kita guna untuk masak. Jadi dekat sini kalau kita lihat, daripada asal yang kita beli ada kulit, lepas tu kita buang trimming, lepas tu kita dapat porsi yang sebenar. Dekat situ, di situ berlakunya kos, yang mana harga yang kita beli pada permulaannya adalah harga semasa, tetapi apabila kita buat trimming, kita buanglah mana lebihan yang kita tak pakai, maka lebihan tu juga adalah ada nilai harga dekat situ, yang mana itu adalah kos tersembunyi yang kita tak tahu dia sebenarnya adalah melibatkan kos kita. Okey, yang mana kita hanya pakai yang porsi sebenar, yang selebihnya itu adalah dipanggil kos tersembunyi. Okey, jadi faham betul-betul 3 perkara ini, iaitu as purchase weight, waste dan edible portion. Jadi apa-apa selepas ni kita nak mengira, semuanya berdasarkan kepada 3 perkara asas ini sahaja. Baik, dalam membuat pengiraan untuk pengiraan kos makanan ni, ada 4 langkah, ya, 4 langkah utama. Ada yang sebelum ni saya ada buat 6. Jadi 6 tu sebenarnya sekali dengan saya nak letakkan harga terus. Jadi itu untuk peniaga-peniaga lah, tapi pada lebih akademik, kita fokuskan dulu pada 4 perkara ini. Yang pertama iaitu cost per unit ataupun edible portion. Yang ini yang penting. Kita nak tahu berapa banyak peratus dibuang
bahan buangan kita tu, leftover kita tu, yang kita trimming tu. Yang ni lah tentang kos per unit ataupun edible portion ni. Yang kedua, kita akan lihat kepada kos untuk per item. Maksudnya setiap bahan tu kita perlu tahu. Setiap bahan tu kena tahu kos benar dia berapa. Yang ketiga adalah total food cost. Kita campurkan semua kos-kos yang sebenarnya kita dah kira. Dan yang keempat, kita total up cost tu dan kita bahagikan mengikut porsi. Jadi ada 4 step ni. Ini yang saya terangkan secara asas. Saya akan go detail satu persatu selepas ini. Baik. Kita pergi yang pertama. Bagaimana kita nak mengira edible portion tadi tu? Yang mula-mula kita sebutkan edible portion tu kan. Bagaimana kita nak mengira? Baik. Yang ini kena kuasai formula. Formula dia adalah berat lebihan buangan, iaitu waste. Ingat kan? As purchase weight, waste dengan satu lagi edible portion. Sekarang kita nak kira edible portion. Jadi kita perlu tahu apa? Jadi kita tahu sekiranya kita nak tahu edible portion, maka berat lebihan kita tu kan, waste tu, waste maksudnya apa yang kita dah buang tu kena dibahagikan dengan berat sebenar yang kita beli as purchase weight. Nampak tak? Saya kata tadi 3 perkara yang perlu kita tahu. Edible portion, purchase weight dan waste. 3 perkara ni, ini saja formula dia yang bermain di sini. So, sekarang kita nak tahu edible portion. Jadi, formula dia, buangan itu, waste, dibahagikan dengan as purchase weight. Iaitu nilai sebenar yang kita beli tu. Berat sebenar yang kita beli tu kan. Yang tu. So, sekarang, contoh. Katalah saya beli daging. Kalau kita tengok di sebelah ni, dekat mana daging? Katalah kita beli ni. Sirloin, tenderloin ni. Okey, sirloin dan tenderloin. Saya beli sekilo. Apabila saya beli sekilo, saya balik, saya buat trimming. Di restoran saya buat trimming. Saya buang lah connective tissue dia, lemak dan sebagainya. Maka saya timbang lah bahan buangan itu. Bahan buangan itu saya timbang. So, bila saya timbang di bahan buangan ni, saya timbang balik dapat 150 gram yang leftover tu, yang left tu, yang saya trimming tu, yang dibuang. Jadi daripada sekilo saya buang 150 gram. Jadi bermaksud yang ada untuk saya nak guna edible portion berapa? Kalau tengok di sini pun dah 850 gram. Itu secara congak kita kira. Secara congak. Baik, kalau ikut daripada formula yang kita nak kira, cuba kita tengok. Waste bahagi dengan as purchase weight. Waste tadi berapa? 150 gram. Bahagi dengan as purchase weight berapa? 1 kilo bersamaan dengan 1000 gram. Maka kita akan dapat 0.15 adalah waste. Nampak? 0.15 adalah waste. Jadi bersamaan dengan 0.15 bersamaan dengan apa? 15%. 15%. Jadi kiranya 15% adalah buangan, maka yang selebihnya adalah 85% ataupun 0.5% bersamaan dengan 1 ataupun bersamaan dengan 100%. Jadi dia kita kira tak ikut peratus, 0.5%, 85%, jadi maksud 100%. Jadi bahan yang kita pakai hanyalah 85%. Lagi 15% ni sebenarnya adalah waste yang kita buang, kita tak pakai. Jadi siapa nak tanggung ni, waste ni? Jadi kalau kita tahu pengiraan waste yang sebenar, pengiraan cost yang sebenar, maka kita akan menggunakan juga faktor yang kita buang ni di dalam pengiraan kos kita. Inilah sebenarnya orang di luar ataupun peniaga-peniaga tidak tahu ada kos tersembunyi yang hilang tanpa mereka sedar. Ya, kita tengok step seterusnya nanti baru kita tahu kenapa saya katakan kos ini kos tersembunyi dan ramai orang tidak sedar. Ia hilang begitu saja. Dan setiap kali kita memproseskan daging dan sebagainya, dia akan hilang tanpa kita sedari. Kita dah kehilangan 15% daripada kos daging itu. Ini pentingnya kita belajar kawalan kos. Baik. Yang tadi saya cerita tentang teori lah. Tapi video ni akan menceritakan tentang bagaimana pengiraannya dapat dibuat. Jadi video ni dia ada mengambil masa sikit. Boleh tengok dekat YouTube saya. Cari
tajuk ni, porsi sebenar dan peratus ni. Berat lebihan buangan, berat sebenar. Dia akan menceritakan tentang pengiraan. Okey, kita akan saya cepatkan pelajari tentang bagaimana mengira kos makanan. Baik, sebelum kita mengira kos makanan, terdapat 3 perkara asas yang perlu kita ketahui, iaitu yang pertama adalah as purchase weight. Iaitu as purchase weight ni adalah iaitu berat semasa kita membeli barang tersebut, iaitu berat asal lah semasa pembeli membeli barang, dan juga ataupun pembekal menghantar barangan tiba-tiba, itulah berat asal dia. Kita nak memproses semua ataupun kita timbangan yang betul kita nak guna. Ya. Okey, anda akan melihat bagaimana saya mengira nanti. Sekarang kita tengok form. Anda akan melihat bagaimana saya mengira dalam video ni. So nanti pergi kat YouTube saya, cari dekat langkah 1 porsi sebenar dan peratus. Saya akan menceritakan tentang step by step as purchase weight ini. Ya. Seperti mana saya bercerita sebelum ni dalam slide yang sebelum ni, itu secara in theory, tapi ini secara praktikal lebih detail. Jadi anda boleh lihat dengan lebih terperinci bagaimana saya buat pengiraan ni. Pergi ke YouTube saya, okey, Rizlin Rahman, type ke YouTube saja dan klik, dan di situ banyak ilmu pengiraan yang boleh diambil manfaat, ya.
Baik, seterusnya. Kita daripada edible portion ni, ada beberapa persoalan dekat sini lah. Cuba kita lihat. Sebelah ni, sebelah kiri kita ni, kita dapat lihat bahawa ini selalunya disediakan oleh food cost controller. Dia dah sediakan. Dan juga executive chef selalunya ada lah begini. Sebab edible portion ni selalunya kita akan buat sekali sahaja. Dan kita menganggarkan setiap kali kita ada buat trimming, dia akan menggunakan percentage ni lah. Jadi jadual ni kita akan buat sekali saja. Dan jadual ni sebenarnya boleh dapatkan di internet pun boleh. Memang ada dipersediakan standard. Food operator ataupun food business entrepreneur semua dia akan menggunakan jadual ni. Yang mana kalau kita tengok jadual ni, setiap item yang ada di sini kita boleh tengok. Depa dah tulis dah, penulis dah menulis bahawa 25% adalah waste, maka 75% lagi adalah yang boleh kita guna. Jadi apabila kita nak buat pengiraan seterusnya, kita perlu merujuk kepada yang ni, dua maklumat ni. Jadi sekarang ada satu permasalahan yang saya telah sediakan, iaitu cuba tengok dekat jadual ni. Kita nak tengok yang pertama cost edible portion. Daripada yang tadi kita nak tengok macam mana kita nak buat pengiraan dia. Okey, kita tengok. Yang pertama kita nak tahu cost untuk edible portion ni, dua ni. Kita tak tahu kan? Jadi kita nak kira. So, yang pertama kita akan tengok pada formula ni. Cost per kilo ataupun edible portion ni, kita nak tahu apa? As purchase weight, cost belian sebenar. Ingat tak? As purchase weight, hubungan waste, semua kita ingat. Cost belian sebenar berapa? Kita tengok dengan peratus edible portion. Kita tengok dekat sini, peratus edible portion. Ada tak beras? Beras tak ada. Sebab apa beras tak ada? Sebab beras dia tidak ada yang kita lebihan. Kita basuh terus Kita terus kita masak kan. Dia tidak ada buangan. Kalau ada pun sikit sangat. Hampas sikit-sikit je. Yang lain semua kita akan pakai. Jadi kita andaikan dia 100%. Sekiranya tak ada buahan-buangan, maka dia adalah 100% of edible portion. Di sini dipanggil 100% edible portion. Sekiranya ada buangan saja yang dia akan dikira berapa persen yang buang dan berapa persen yang tinggal. Tetapi kalau beras, dia automatik 100% pakai. Baik. Macam mana kita kira? Apakah kos unit sebenar bagi setiap beras basmati ni? Contoh, kita nak tahu edible portion ni, kos belian as purchase weight kita RM3.6. Okey. Kita kena bahagikan kepada berapa harga dia? Berapa dia sebenarnya? Kita 100%. Edible portion ni. Sebab dekat sini kita pakai semua. Kita tak ada bahan buangan. Jadi, kita letaklah 100% kat sini. Jadi, kalau 100% tiada buangan, bermaksud harga yang sebenar adalah memang betul RM3.60. Okey, RM3.60. Tetapi, ada satu lagi soalan. Cuba tengok. Apakah kos untuk seunit edible portion bagi setiap kilo lobak merah? Cuba kita tengok lobak merah. Kat mana sini? Carrot. Di sini carrot. 20 wastage, 80 yang tinggal untuk kita guna. Iaitu 20 ni macam mana? Kita dah peel kulit dia. Kan? Kita peel kulit dia apa semua, kita tak tepi. 20% buang. 80% je pakai. Itu bermaksud edible portion ni. So, cuba kita tengok macam mana kita pengiraan. Sama menggunakan formula yang sama tadi. Kos belian, as purchase weight bahagi dengan persen edible portion. Persen edible portion ni kita tengok di sini berapa? Carrot 80% ataupun 0.8. Macam mana kita dapat 0.8 ni? Senang je, 80 per dengan 100. Dia akan dapat 0.8. Dia akan dapat 0.8. Jadi kita kena tukarkan kepada titik perpuluhan dulu. Okay. So sekarang kita tengok dekat sini carrot berapa? Kos yang kita beli RM2.60. Kos yang kita beli RM2.60. So kita kena bahagikan dengan 0.8, iaitu 80 per 100 ni. Kita dapat 0.8 sebab kita nak tukarkan kepada titik perpuluhan. So kita akan dapat RM3.25. Dekat sini sebenarnya kita beli pada mulanya RM2.60. Tetapi harga yang kita dapat baru ni RM3.25. Nampak tak perbezaannya? Harga yang sebenarnya setelah kita buang leftover tadi tu, trimming tu, maka harga dia lebih meningkat, RM3.25. Inilah yang dikatakan tentang kos tersembunyi. Kebanyakan peniaga, dia membeli harga dengan harga RM2.60 dan dia kata harga itulah harga kos dia. Sebenarnya tidak. Sebenarnya harga sebenar yang perlu dikira adalah RM3.25 kerana mencampurkan juga
cost leftover. Ya, ini keperluan anda sebagai seorang restoran, okey, pengusaha restoran, pengusaha sebagai executive chef dan sebagainya, perlu tahu bahawa setiap kos yang kita buat ada kos yang dikatakan hilang tanpa kita sedari. Maka inilah salah satunya, iaitu kos apabila kita buat trimming. Maka kos ini perlu dikira. Jadi cara nak mengira kos yang hilang tu ada di sini yang kita buat tadi ni, berada dekat edible portion. Jadi kebanyakan yang buat mengira kos tanpa mengira edible portion, itu sebenarnya anda telah tanpa sedar kos anda telah meningkat dengan tanpa anda sedari. Itu edible portion. Baik, sekarang kita dah settle yang pertama ni, kos untuk edible portion, kos per kilo. Kita dah dapat tahu. So ini kita dapat kos sebenar. Kita dah dapat kos sebenar. Baik, kita tengok yang seterusnya. Kita nak tengok pula yang ni, shallot. Shallot ni bawang merah. Bawang kecil lah, bawang merah. Dia tak dapat harga kat sini. Kita tak tahu harga beli sebenar, tetapi kita tahu harga yang telah di markup setelah kita buat trimming. Harga yang telah dicampur dengan waste, RM5.65. Okey. Kalau secara congak, kita dah dapat senang saja. RM5.65 tolak dengan, kalau jadual ni ada, tolak dengan RM1.41, terus dapat kat sini. Tetapi, dari segi formulanya, kita lihat as purchase weight. Okay, as purchase weight ni, kita nak tahu dia, edible portion, RM5.65, darab dengan, tadi bahagi kan, sekarang darab dengan persen EP. Mana ada persen EP? Kita tengok shallot. Shallot dekat sini mana? 85%. Okey, 85%. Jadi, cara kita nak menulis dia begini. Ini soalannya. Apakah kos belian APW? Okey, as purchase weight bagi bawang merah. Ini dia punya cara perkiraannya. So, kos belian sebenar berapa? RM5.65. Okey, di sini. Darab dengan 0.85, iaitu 85%. Okey, 85 per 100. Kita akan dapat 0.85. Okey. Dan kita darab dua ni, maka kita akan dapat harga RM4.8. Jadi di sini sebenarnya harganya berapa? RM4.80. So RM4.80 sebenarnya harga yang dibeli. Tetapi apabila termasuk dengan trimming sebanyak 15% kita dah buang, kita hanya boleh guna pakai 85% saja untuk kita memasak, maka harga sebenar adalah RM5.65. Jadi itulah cara pengiraan kita. Sama ada dia harga, kita nak tahu harga sebenar ataupun harga yang telah kita campurkan setelah kita buat trimming. Ini adalah formulanya. Okey, baik. Seterusnya, bila kita dah settle edible portion ni, yang susahnya dekat edible portion sebenarnya. Bila kita dah settle dekat edible portion, maka kita dapat selesaikan. Ingat tak tadi saya dah sebut 4 tu. Yang pertama tu yang tadilah edible portion, yang kedua adalah cost per item, yang ketiga adalah total food cost, dan yang keempat adalah food cost per portion. Bila kita dah selesaikan edible portion, maka kita mudah untuk menyelesaikan lagi nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Baik. Kalau kita tengok jadual ni, tadi kita nampak kan, shallot tadi adalah RM4.80. Okey. Kita akan lihat juga yang ni untuk kos ni RM3.60. Kita rujuk yang lepas RM3.25 pun kita dah kira tadi. Bagaimana kita nak kira total cost ni pula? Iaitu cost per item. Jadi apa yang kita perlu buat adalah adalah 0.25. Nampak? 0.25 ni bermaksud 250 gram ni. Jadi kita kena tukarkan dulu sebab ini 250 gram. Yang ini kilo. Jadi kita tukarkan kepada kilo tu. Jadi 0.25. Bagaimana nak buat dia? Okey, 250 gram ni. Okey, macam mana kita nak buat dah? 250 gram ni per dengan 1000. Jadi darab dengan RM3.25. Jadi kita pakai hanya 250 gram untuk sekilo dia
RM3.25. Maka kita akan dapat jawapan 0.81. Jadi di sinilah harga dia 0.81. Jadi ini adalah total cost untuk satu item, iaitu total cost untuk carat. Untuk carat. 0.81. Okey, baik. Setelah kita dah full kat sini, kita dah penuh dah, isi dah semua dah. Okey. Katalah nanti dalam soalan-soalan nanti ataupun dalam soalan peperiksaan, dia akan tanya 2-3 lagi lah perkara dekat sini. So, kita kena kira lah. Kita kena kira seperti mana saya ajarkan yang ini, gunakan formula ni. Kena cost per item. Kalau ini RM250 gram, bermaksud 0.25 kilo. Darab dengan berapa? Darab dengan RM5.65, maka kita akan dapat RM1.41. Macam tu juga dengan 100 gram, maksudnya 0.1. Okay, darab dengan RM3.10, jawabnya 0.31. Itu cara kita kira cost per item. Jadi selepas kita dah dapat keseluruhan ni, total cost per item ni, kita campurkan semua untuk hal yang ketiga lah. Perkara yang ketiga iaitu total food cost. Kita campurkan setiap bahan ni. Okey, campurkan setiap bahan ni dan kita akan dapat satu amount di sini, iaitu dipanggil total food cost. Inilah total food cost dia. Okey, total food cost. Seterusnya, selepas kita nak tahu ni, kita nak tahu juga berapa untuk seorang ni, untuk satu porsi. Kita dah dapat dah jumlah keseluruhan. Kita nak tahu berapa food cost untuk satu porsi. Kos makanan untuk satu porsi, maksudnya untuk seorang. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, ini untuk 10 portion ataupun 10 porsi. Maka jumlah 2176 ni, RM2176 ni perlu dibahagikan kepada 10 porsi. Okey, dan kita akan dapat jumlahnya adalah RM2.17. Itulah cara pengiraan untuk pengiraan kos makanan, bahan makanan mentah. So, food cost proportion ni telah settle. Kita dah kira dah. Untuk satu resipi ni, kos dia, total food cost dia berapa, dan juga total food cost untuk seorang. Per porsi pun kita dah tahu. Hasil daripada pengiraan, setiap yang kita kira tadi lah, cost per item, edible portion dan sebagainya, maka kita telah memenuhkan maklumat dekat jadual ni, dekat resipi ni, dan dekat untuk kita kira cost. Jadi automatik kita dah dapat, kita dah isi dah ke semua ni. Inilah cara kita nak mengira cost sebenarnya. Ya.